Trump membuat Iran hilang kawalan apabila beliau berjaya mendapatkan tindakan dari China yang paling ditakuti oleh Teheran. Beijing, pembeli utama minyak Iran, muncul di sisi Washington, menuntut kestabilan di Selat Hormuz dan menghalang langkah nuklear berbahaya rejim Ayatollah. Pada hari Jumaat 15 Mei 2026, suasana di Beijing lebih berat daripada sebarang ancaman yang dilontarkan oleh pengawal revolusi Islam kerana Xi Jinping bukan sekadar berjabat tangan dengan Donald Trump. Beliau sedang menunjukkan bahawa China tidak mahu menanggung kos ugutan Iran di laut. Rejim Teheran telah bertahun-tahun percaya bahawa mereka boleh menakut-nakutkan kapal, menekan perdagangan global dan masih mengharapkan wang dari China hasil daripada penjualan minyak dengan diskaun. Cuma, Donald Trump telah mengubah keadaan ini tanpa sebarang ucapan yang rumit. Dia meletakkan krisis itu di hadapan Xi Jinping, mendedahkan Iran sebagai masalah untuk ekonomi China sendiri dan meninggalkan pengawal revolusi. Pengawal revolusi bertindak balas dengan jeritan, latihan ketenteraan, ancaman dan menunjukkan kekuatan. Keputusasaan datang dari situ. Iran sedar bahawa pembeli terbesarnya mula menganggap Selat Hormuz yang terbuka sebagai satu keperluan, bukan sebagai satu ihsan. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam standar kredibiliti, Milson Alves. Perubahan itu bukan datang kerana simpati, tetapi kerana kepentingan. China memerlukan tenaga, memerlukan kapal-kapal berlayar dan perlu menghalang Iran daripada menjadikan Selat Hormuz sebagai alat ugutan. Apabila Trump duduk bersama Xi di Beijing, apa yang dipertaruhkan bukan sekadar gambar antara dua pemimpin. Ia adalah usaha untuk menghilangkan perasaan Iran bahawa mereka boleh menutup salah satu laluan paling penting di dunia dan masih boleh terus menjual minyak seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tindakan itu memberi kesan kepada Tehran kerana China adalah talian hayat utama bagi minyak Iran. Data yang dipetik oleh Reuters menunjukkan bahawa China membeli secara purata 1.38 juta tong sehari minyak Iran pada tahun 2025. Lebih daripada 80% minyak yang diekspor oleh Iran. Minyak itu kebanyakannya dihantar ke kilang penapisan bebas di China yang tertarik dengan diskaun kerana sekatan Amerika menyebabkan Tehran kekurangan pembeli besar. Itulah sebabnya pertemuan Trump dengan Xi begitu meresahkan. Sebab itu pertemuan Trump begitu. Pembelian itu mengetatkan kutipan atau menuntut laluan bebas di Selat Hormuz, menyebabkan pengawal revolusi kehilangan wang, kehilangan pengaruh dan kehilangan naratif kekuatan. Iran datang dengan corak yang sama seperti biasa, ucapan tegas, tindakan ketenteraan dan cubaan menunjukkan kawalan. Pengawal revolusi melancarkan latihan yang dinamakan Komandante Marte. Sementara, pihak berkuasa yang berkaitan dengan rejim berjanji akan memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Tetapi lakonan ini menunjukkan lebih banyak kegelisahan daripada kekuatan. Apabila sesebuah negara benar-benar memandang rendah, ia akan memandang rendah. Apabila sesuatu rejim mula bergantung kepada latihan ketenteraan untuk kelihatan masih berkuasa, itu bermakna mereka sedar keadaan telah berubah. Iran bukan sahaja ditekan oleh Washington. Iran melihat China, pembeli utamanya, meminta laluan, menuntut kestabilan dan mencari alternatif lain. Perkara yang paling memalukan bagi Tehran ialah malah kapal-kapal China kini menerima layanan istimewa untuk melintasi Selat Hormuz. Untuk melintasi Selat Hormuz, dilaporkan bahawa Iran mula membenarkan beberapa kapal China untuk melaluinya. Selepas permintaan diplomatik dari Beijing dan sebuah kapal tangki minyak gergasi China yang membawa 2 juta tong minyak Irak berjaya melintasi selepas terperangkap lebih 2 bulan di kawasan itu. Ini menunjukkan percanggahan Iran. Beijing bergantung kepada minyak, bergantung kepada keselamatan maritim dan tidak boleh menerima bahawa pengawal revolusi yang menentukan siapa yang boleh lalu, bila boleh lalu dan berapa yang perlu dibayar. Dari situ, Iran menyedari bahawa kedudukannya tidak begitu selesa. Rejim itu boleh menjerit mengecam Washington, tetapi tidak boleh mengabaikan bahawa China juga mahu Selat Hormuz dibuka. Tekanan Amerika masih disertai dengan sekatan.
Sebelum mesyuarat itu, Washington sudah pun menyasarkan syarikat-syarikat China yang terlibat dalam perdagangan minyak dan bahan-bahan yang digunakan oleh Iran. Ini membuat Beijing tidak selesa secara terbuka, tetapi ia juga menunjukkan satu realiti. Untuk berniaga dengan Teheran kini menjadi lebih mahal. China suka membeli dengan harga murah, tetapi tidak suka membeli masalah, dan Iran telah menjadi seperti itu. Seorang pembekal murah, tetapi dikelilingi oleh perang, sekatan laut, risiko maritim, sekatan dan ancaman gangguan. Syarikat gergasi China, Sinopec sendiri, sudah menunjukkan pertimbangan ini. Pada Mac 2026, Reuters melaporkan bahawa syarikat milik kerajaan itu tidak berniat untuk membeli minyak dan sedang mencari sokongan untuk menggunakan rizab dalaman selain membeli lebih banyak minyak. Arab Saudi melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Ini bukan ucapan ideologi, ini adalah soal kelangsungan ekonomi. Apabila kilang penapisan terbesar di dunia mencari jalan keluar selain dari Iran, mesejnya jelas. Teheran telah kehilangan status sebagai pembekal yang boleh dipercayai. Mereka mungkin boleh menjual dengan diskaun, tetapi tiada diskaun yang dapat menampung kapal yang terhenti, insurans yang mahal, sekatan laut Amerika dan risiko peperangan. Penawal revolusi sentiasa cuba menjual idea bahawa mereka mengawal ketakutan. Mereka menggunakan milisia, kapal kecil, ancaman di laut, ucapan berapi-api dan tekanan ke atas laluan perdagangan. Cuma strategi ini bergantung pada satu perkara. Pembeli besar terus berpura-pura tidak nampak. Trump telah memecahkan zon selesa ini. Dengan membawa Xi ke dalam perbincangan mengenai isu nuklear Hormuz, dia telah menolak China keluar dari bayang-bayang. Beijing mungkin tidak akan menjadi sekutu rasmi Amerika Syarikat, tetapi mereka sudah tidak boleh lagi menganggap Iran sebagai rakan tenaga semata-mata. Kini, Tehran juga merupakan satu resiko kepada ekonomi China. Sejarah menunjukkan bahawa perubahan besar tidak hanya berlaku apabila tembakan dilepaskan. Pada tahun 1972, Richard Nixon pergi ke China dan membuka satu saluran yang mengubah keseimbangan Perang Dingin. Langkah itu tidak menjadikan Beijing sebagai sahabat Amerika Syarikat dalam sekelip mata, tetapi ia telah melemahkan kedudukan Soviet kerana ia meletakkan Moskow berdepan dengan realiti baharu. Washington tahu menggunakan diplomasi untuk memisahkan pihak lawan. Kini, Trump cuba menggunakan logik yang serupa terhadap Iran. Dia tidak perlu membuat Xi menyukai Washington. Cukup buat Xi faham bahawa Iran sedang menjejaskan bekalan minyak, perkapalan dan kestabilan yang China perlukan untuk berkembang. Apabila penaja mula mengira kos yang ditanggung untuk orang yang dilindungi itu mula panik. Negara-negara lain sudah mula bergerak supaya tidak menjadi tebusan kepada kerenah Iran. Emiria Arab Bersatu mempercepatkan projek untuk meningkatkan kapasiti mengekspor minyak melalui Fujairah di luar titik paling sensitif di Hormuz. Arab Saudi muncul sebagai alternatif untuk loji penapisan China melalui Laut Merah. Malaysia dan Indonesia kini berdepan dengan isu pemindahan minyak Iran yang berlaku berhampiran perairan mereka. Dalam operasi yang cuba menyembunyikan asal-usul dan mengelak sekatan. Apabila pelbagai negara mencari laluan, simpanan dan pembekal alternatif, itu bermakna rejim Teheran telah kehilangan kepercayaan yang cuba dijualnya. Rezim Iran boleh terus berlagak, tetapi kelemahannya jelas apabila terpaksa memilih antara mengekalkan ancaman atau menjaga pembeli. Trump memahami perkara ini dan menggunakan Beijing sebagai alat tekanan. China tidak berubah kerana kebaikan. Ia berubah kerana Selat Hormuz yang ditutup akan menyakitkan China sendiri. Dan apabila Tehran menyedari bahawa pembeli terbesarnya mula menuntut ketertiban, sandiwara kekuatan itu bertukar menjadi tanda keputusasaan. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam penerangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.